Ada. Tulang kong bukan macam Muhammad Yusuf Masa yang ke-13 pada 5 hari bulan 5 ini, sama-sama kita bersedia untuk kita beri mandat kepada Pakatan Rakyat untuk memerintah bulan. Khususnya yang amat-amat tuan-tuan dan perempuan, ringkas saja kita tahu bahawa Jabatan Perikanan bukanlah di bawah kawalan kerajaan negeri. Ia adalah bawah kawalan kerajaan persekutuan, kerajaan pusat. Juga masalah macam Pukat Tunda. Pukat Tunda ni dah berpuluh tahun. Sampai sekarang kerajaan pusat tak dapat nak atasi masalah Pukat Tunda, yang menyebabkan nelayan pantai hadapi masalah ikan, keluar menangkap ikan, dapat buka pun kadang-kadang RM30 sehari, RM40 kadang-kadang berpuluh tahun. Sebab itulah kita rasa tak ada masalah kalau nak kuat-kuasakan. Kalau agensi maritime boleh adakan banyak bot kuat-kuasakan Pukat Tunda, sudah tentunya semua nelayan boleh cari makan. Tetapi isu perikanan adalah bawah kerajaan pusat. Kerajaan negeri dia tak ada bot penguatkuasa nak pergi nak pergi kuatkuasakan isu Pukat Tunda. Dan sebab itulah baru-baru ini saya, selama ini pun bantuan kepada nelayan adalah daripada kerajaan pusat. Tuan-tuan dapat RM200 sebulan. Ada juga program baiki bumbung kerajaan pusat. Kerana ia memang tanggungjawab kerajaan pusat. Kerajaan negeri, apa yang kita bantu ialah dari segi baru ni kita hapuskan lesen bot dan lesen nelayan. Kita hapuskan lesen itu, kerajaan negeri, bayaran lesen. Dan kita juga ada insentif macam baru ni kita perkenalkan zon industri aquaculture. Zon industri aquaculture, kerajaan negeri sediakan tanah untuk ternakan udang industri aquaculture. Yang ini persatuan nelayan ataupun koperasi nelayan, kalau boleh kita tubuh koperasi nelayan, itu kerajaan negeri boleh membantu untuk industri aquaculture. Sekarang ni di SPS dan SPU kita adakan zon industri aquaculture. Nelayan di sini pun boleh kita timbang kawasan-kawasan tertentu yang mana untuk kita adakan industri aquaculture. Di sini juga kita isu baru-baru ni aduan daripada nelayan, isu bakau, isu penerbangan bakau. Kita amat prihatin, kerajaan negeri pun dah baru terima laporan daripada semua agensi tentang penerbangan bakau yang nelayan kawasan ini bimbang akan berlaku hakisan, dan akan berlaku juga bila berlaku tsunami tidak ada lagi benteng yang akan selamatkan kawasan-kawasan nelayan ini. Dan baru ini kita dah perintah sudah stop work, berhenti kerja-kerja penerbangan, dan kita akan lihat semula sama ada kawasan itu sesuai untuk ternakan udang atau tidak. Ini kita ambil kira nasib nelayan, bukan kita tidak peduli nasib nelayan. Cuma nelayan pun hari itu pun takut. Saya tahu nelayan nak buat komplain pun takut, kerana kita tahulah kita komplain nanti tak dapat RM200, tak dapat RM200. Ada dia tak mau ambil gambar pun. Saya kata kadang-kadang nak bila berlaku benda ni kita kena buat aduan. Tapi kita faham nelayan, kerana kadang-kadang buat aduan mungkin tak dapat RM200, kerana kita tahu projek itu di atas tapak tanah milik pajakan Perda, tanah milik pajakan Perda. Jadi tuan-tuan dan perempuan, juga kita isu nelayan ini saya sebutkan tadi. Sebab itulah saya ucapkan terima kasih bila saya suarakan kepada Ketua Menteri bahawa untuk prihatin untuk kita lihat nasib nelayan, bagaimana kerajaan negeri boleh membantu kita berperingkat-peringkat pembahagian pukat ini. Kali pertama kita kerajaan negeri bagi. Dulu semua bawah kerajaan pusat. Ini kali pertama bawah kerajaan negeri beri. Kerajaan negeri dulu dia tak beri pun.
Tetapi dulu semua bawah kerajaan pusat, kerajaan negeri kali pertama kita mulakan insentif pukat ini, dan tidak ada pilih kasih. Pembahagian ini pun kita buat melalui unit nelayan, dan kita bagi, saya suruh cari yang terbaik, pukat yang ada kualiti. Jangan bagi lepas tu tak boleh pakai. Ada juga nelayan komplain dulu dapat pukat tak boleh pakai. So kali ini kita kata bagi melalui unit nelayan, siapa pun tak apa, siapa pun tak apa, tapi bagi pukat yang berkualiti. Tuan-tuan dan puan, jadi itu pesanan saya, dan saya percaya kerajaan negeri boleh memberi lebih baik lagi daripada ini jika kita dapat pegang Putrajaya. Kita bagi kepada nelayan. Saya bagi contoh, kalau projek lembu 250 juta bagi kepada satu keluarga saja, ini kita nak bagi kepada ramai. Kalau kita tubuh korporasi, kita boleh bagi kepada ramai, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebut juga baru-baru ni kes pendaratan, kompleks pendaratan tuna di Batu Maung sebanyak 240 juta ringgit. Banyak orang tak tahu, sebelum orang tahu projek tu pun dah lingkup dah. Projek ternakan tuna 240 juta. Bayangkan kalau ini boleh manfaatkan koperasi nelayan. Jadi ini yang kita perlu beri perhatian, bahawa kita boleh memberikan yang lebih baik kepada para nelayan. Dan juga saya nak sebutkan di sini juga isu di Sungai Burung, di Kuala Pulau Betung. Banyak kali kawasan keluar, kita nak keluar ke laut tertimbus. Bila angin kuat, ombak kuat, tertimbus. Kita dah belanjakan 400,000 di Kuala Sungai Burung, Kuala Pulau Betung. Kita belanjakan lebih kurang 150,000 untuk korek muara sungai. Kerana kadang-kadang dulu banyak kali bila ombak kuat, pasir pantai dia tutup muara sungai Kuala Pulau Betung. So kita buat benteng batu. Dan di Sungai Burung juga kita belanja 200,000 untuk pantai Malindo tu, untuk muara sungai itu, supaya dapat nelayan keluar masuk. Banyak kali kawasan itu tertutup. Tetapi ada pihak persekutuan, dia belanja 1.25 juta untuk korek. Kita belanja 400,000, dia belanja 1.25 juta untuk korek, tapi benda tu jadi lagi. Benda tu tutup balik. Kita belanja hanya 400 untuk bina benteng pasir di kedua kawasan. Itu beza kita. Kita heran macam mana boleh belanja 1.25 million untuk 5 kawasan muara sungai, supaya boleh melayan keluar masuk. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap juga nelayan juga, saya rasa kerajaan negeri baru sejak 4 tahun ni, sumbangan warga emas, ibu tunggal, OKU, pelajar emas, anak emas, pelajar-pelajar yang nak pergi ke universiti RM1,000, saya rasa semua orang dapat, yang layak dapat. Dan program ini kita akan teruskan. Kita teruskan setiap tahun, 4 tahun dah kita teruskan. Dan kalau kita masih lagi diberi mandat memegang kerajaan negeri, kita akan berikan yang lebih baik lagi. Ketua Menteri boleh buat pengumuman apa yang kita cadangkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada semua tuan-tuan pihak nelayan, pihak media dan semua yang menganjurkan majlis pada hari ini. Terima kasih Masih Speaker. Saya hanya caretaker untuk Ismail, Encik Khalid Sabri ada tak? Khalid Sabri, Pengurusi JKK Sungai Burung, Sungai Pulau, tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian, selamat petang dan salam bersih kepada semua. Kita bercara untuk bagi dia setiap tahun sebanyak 2 kali. Kalau kita masih ada lah. Tuan-tuan yang berisian, saya rasa apa yang disebut tadi telah diceritakan secara panjang lebar tadi oleh Datuk Abdul Halim tentang usaha yang kita buat untuk membantu semua pihak, tak kira golongan nelayan ataupun penarik becak,
Yang saya nak sebut ialah tentang secara keseluruhan. Semua tahu tentang usaha yang kita buat untuk membawa perubahan, bukan sahaja sekadar dekat kawasan negeri Pulau Pinang, tapi juga di balik pulau. Saya rasa di kawasan balik pulau kita cuba menyampaikan bantuan-bantuan yang kita kurang lihat sebelum ni. Termasuk kita buat satu pusat dialisis yang kita telah mula. Mesin ada, bangunan ada, mesin dialisis pun dah masuk, tapi itu lesen belum dapat lagi. Siapa bagi lesen? Siapa yang bagi lesen? Saya punya kawan baik itu Liao Tong Lai. Tapi itu Liao Tong Lai tak mau lari, dia tak mau mari, kerana dia tak mau mari, itu lesen tak tiba. Kita tunggu hingga sekarang lebih 2 tahun, kita pohon dia tak mau bagi lesen. Kita pun tak tahu kenapa tak mau bagi lesen. Ini lesen untuk bantu sama rakyat miskin. Buatlah boleh cuci buah pinggang. Ya, saya tahu dia boleh buah pinggang baik, tak payah cuci. Tapi ada orang lain kena cuci, dia tak mau bagi pula 2 tahun sampai bila. Apalah, kalau dia tak mau bagi tak apa, bulan depan kita minat kita sendiri akan bagilah. So, banyak program yang kita buat susah kerana atas turun dia halang atau dia tak mau kita jalan. Masuk bas, tengok kita buat bas percuma daripada balik pulau sampai ke Bayan Lepas hingga ke Suruhanjaya. Ada tak? Ini istimewa punya. Kita nak buat lagi besar, bukan hanya untuk waktu kerja. Kita nak buat seluruh negeri Pulau Pinang. Waktu pergi kerja dan balik kerja, kita nak buat satu negeri. Rakyat boleh dapat perkhidmatan bas percuma, boleh dapat free, naik free punya bas. Naik free bukan dia bagi free, kerana negeri bayar. Kita nak bayar 10 juta supaya semua yang nak naik bas boleh naik free. Dari Penang punya bas naik free, kita bayar 10 juta ringgit setiap tahun. Dia tak mau terima. Kita tawarkan wang, dia tak mau terima. Sebelum ni kita tahu dia selalu nak wang. Tengok mana wang dia akan sapu, sana wang sapu, sini wang sapu. Ini kali pertama kita bagi wang, dia tak mau sapu. Ini betul-betul satu perkara ajaib tu. 56 tahun dia tengok mana ada wang, dia sapu. Kali ini dia tak mau sapu. Kenapa? Kita bagi wang supaya bas percuma boleh jalan. Tapi dia tak mau terima wang kerana dia tak mau bas percuma jalan. Kerana dia tahu kalau bas percuma jalan, dia pun sendiri kena jalan. Itulah masalah. Bila kita nak buat baik, kita kena harap. Ini adalah di antara program-program yang kita nak buat. So hari ini kita pun bersyukurlah. Semua pun kita hanya bagi bukan udang saja, tapi sekurang-kurangnya dapat sampai. Nah, seperti yang saya sebut, kita harap mungkin masa depan kalau boleh, kerana kita difahamkan. Saya tanya tadi saya Encik Malikman, dia cakap hanya tahan 6 bulan. Bila kita dengar 6 bulan, takkan ini 6 bulan saja. Ini rasa kalau boleh kita buat setahun 2. Supaya ini menunjukkan kita dengar suara rakyat, bukan macam setengah pihak dengar suara keparat. Tapi sekarang musim ini, you tahulah, ramai orang pun datang untuk dengar. Semua pun pura-pura dengar, dia datang dengar. Dia akan perlukan banyak habuan. Betul tak? Dia akan bagi banyak. Angkat aja lah, apa lagi. Betul? Ini 50 tahun sekali punya hadiah tau. Orang Cina cakap ini 5 tahun sekali punya angpau. Ini 5 tahun sekali punya angpau mesti besar-besar. Bantai habis. Jangan bagi can. Hari ini banyak Hari ini banyak. Lu tahu tak? Dekat Hancang hari itu, wah, besar. Makan free tak apa, minum free tak apa, angpau pun free. Dulu mana ada macam ini. Saya punya kawasan ada orang bagi tahu saya, dulu dia bagi macam itu, sekarang dia bagi 10 kali ganda. Tak pernah lihat macam besar macam sekarang.
Sekarang peluang anda sudah tiba. Anda sabar tunggu 5 tahun. Ada yang sabar tunggu 50 tahun. Sekarang bantai cukup-cukup. Betul tak? Tapi kita selalu cakap, wang angkat masuk kocek, undi tahu sama tahu lah. So itu yang saya nak kongsi bersama. Yang kita rasa lebih elok ialah kita buat secara tahunan atau secara bulanan, baru sesuai. Jangan hanya bila tiba musim baru datang saja. Ini bukan macam durian. Makan durian ikut musim. Tapi ini harus kita buat secara tahunan. Macam bayar zakat. Bayar itu apa ni? Itu income tax. Orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam bayar income tax. Kita bayar berapa? Kerap tiap-tiap tahun sekali kan? Zakat kena bayar tiap-tiap tahun sekali, betul tak? Income tax pun kena bayar tiap-tiap tahun sekali. Kalau kita bayar tiap-tiap tahun sekali, dia kena bagi juga tiap-tiap tahun sekali. Patut tak? Masalah tak? Masalah. Tapi dia pula bayar kita 5 tahun sekali. Apa ni? Kita bayar tiap-tiap tahun sekali, dia bayar pula 5 tahun sekali. Kalau macam ni, lebih baik kita bayar 5 tahun sekali dah. Ini income tax kita bayar 5 tahun sekali lah, sudahlah. Kalau kita bayar 5 tahun sekali, dia patut bayar balik. Kalau dia bayar setahun sekali, dia patut bayar balik setahun sekali. Betul? Tapi dia pula buat lain macam. Itu sebab kita tak mau dia buat lain macam. Kita mau satu undang-undang, kita ikut proses undang-undang secara tahunan atau secara bulanan. Dan kita buat program untuk hapuskan kemiskinan. Saya tahu masih ada orang miskin, so kita nak bantu. Untuk bantu, kita cakap kita buat program agenda ekonomi saksama, di mana semua keluarga kita nak pastikan dapat RM770 sebulan. Mana-mana keluarga yang tak ada, tolong bagi tahu sama Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri, bagi tahu kerajaan negeri, kita akan bantu. Kalau contohnya tambah zakat semua sekali, dia hanya dapat RM600 sebulan. Tak apa, kerajaan negeri akan tambah RM170 sebulan tiap-tiap bulan sampai cukup RM770 sebulan. Ini sekaligus pastikan semua keluarga dapat RM770 sebulan. Ini akan bebaskan Pulau Pinang jadi negeri pertama kita bebas daripada kemiskinan di Malaysia. Ini kita nak beritahu kepada semua kawan-kawan. Dan kita harap kita dapat peluang untuk teruskan program sedemikian. Dan saya tak mau cakap panjang, hanya bahawa saya percaya dalam 5 tahun ini yang bantuan yang kita berikan kepada rakyat secara langsung, dulu dia pun ada bagi wang. Jangan cakap dulu tak bagi wang, dulu ada. Tapi dia bagi wang kepada kroni. Betul tak? Bagi wang berkroni itu, kroni sana, semua kroni jolly-jolly. Dia pergi jolly-jolly. Tapi dia jolly-jolly bukan dekat sini, dia jolly-jolly luar negeri. Betul tak? Macam itu Lembu punya cerita. Lembu punya cerita pergi jolly-jolly sampai pergi di kondo dekat Singapura. Bukan macam kita bagi wang sama rakyat, tak bagi wang sama kroni. Tuan-tuan, puan-puan dapat. Kita belajar dekat sini. Bila belajar dekat sini punya peniaga pun boleh untung. Bukan macam mereka, dia dapat, dia pergi luar negeri jolly-jolly, yang luar negara pun untung. Yang selama 5 tahun kerajaan negeri PR sudah bagi RM150 juta secara langsung kepada rakyat, yang dulu ini tak pernah terima. So inilah sebahagian yang kita usahakan. Dan semua pun kita bagi wang sedemikian, tapi kita masih mampu bayar. Kita masih mampu bayar kerana tiap-tiap tahun kita untung. Kita untung belanjawan dan kita mampu bayar. Kalau tak untung, kita tak berani bayar. Mengapa kita masih boleh untung? Semua pun kita bayar begitu banyak kerana kita jalankan pentadbiran yang bersih. Itu sebab saya mula dalam saat tadi ucapan saya ucapkan salam bersih. Kalau kita bersih, saya percaya kita boleh untung tiap-tiap tahun dan rakyat boleh sama-sama menerima faedah. Dan saya harap kita boleh pastikan
Pulau Pinang terus jadi bersih, terus jadi hijau, terus jadi sehat, dan terus jadi selamat. Selamat maju jaya kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Nandri, Anton, terima kasih.